Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Petang ini kita sambung pembahasan tentang pengertian al-bina. Kita dah belajar apa itu al-i'rab. Lawan bagi i'rab itu adalah bina. Kalau i'rab itu ianya berkaitan dengan perubahan yang berlaku di penghujung kalimah, maka bina ia membawa arti kekalnya ataupun tetapnya penghujung kalimah sesuatu kalimah tanpa perubahan. Tak ada perubahan pada kalimah tersebut walaupun ia dimasuki oleh amil yang berbeza. Ingat dah mana amil, Ihsan? Apa itu amil? Belum hafal lagi? Seperti yang anda katakan sebelum ni, kalau antum hendak menguasai ilmu nahu, antum kena hafal dan faham. Bermula daripada awal lagi. Hafal, kemudian faham. Bahagian ulang kaji itu yang disebutkan poin-poin utama itu antum kena hafal dan faham. Kerana ini akan memudahkan antum untuk menguasai ilmu ini. Kalau yang depan kita tak dapat, sememangnya lah nanti yang belakang kita akan keliru. Payah nak faham. Ya. Betul anda ingatkan daripada awal lagi antum kena kuasai bahagian yang hadapan dahulu. Ini penting. Kata penulis, pengertian bina. Ada di dalam bahasa Arab kalimah yang tidak boleh berubah walaupun dimasuki oleh amil. Kita dah faham apa fungsi amil itu. Ia yang menentukan perubahan yang terjadi pada sesuatu kalimah bila dimasukkan ke dalam ayat. Namun ada kalimah yang tidak berubah walaupun dimasuki oleh amil yang berbeza. Keadaan yang tidak berubah ini dipanggil bina di dalam istilah ilmu nahu. Keadaan yang tak berubah ini dipanggil bina. Ya, antum ingat begitu sahaja dahulu. I'rab perubahan, bina tidak berubah. Kalimah yang tidak menerima perubahan ini pula dipanggil mabni. Oleh itu kalimah yang tak boleh berubah dipanggil mabni. Mungkin ada yang keliru apa benda bina, mabni, i'rab, mu'rab. Bukan susah pun. Curi dengan pencuri, apa beza dia? Curi itu kata dasar. Pencuri itu orang yang melakukan perbuatan mencuri. Ya. Bina itu kata dasar. Maknanya yang menunjukkan tetap sesuatu itu dipanggil bina. Sebab itu bangunan itu dipanggil bina dalam bahasa Arab. Bunyan daripada perkataan bina artinya dia tetap, tak bergerak. Kalau yang dikatakan dengan mabni itu, ia merujuk kepada mana-mana perkataan yang tidak berlaku padanya perubahan. Tak kira lah perkataan apa pun. Contohnya macam kita dah baca sebelum ni, dah belajar sebelum ni, haulai. Haulai tak berubah, maka dia dipanggil dengan mabni. Begitu juga dengan ismu isyarah ataupun kata tunjuk macam haza. Haza dia tak berubah juga.
masuklah amil apa pun, dia tetap disebut dengan haza. Jadi haza ia adalah apa? Ia adalah mabni. Boleh nampak agak-agak? InsyaAllah boleh nampak ya. Boleh nampak, faham? Abu Saleh. Macam kita kata apa? Kalimah kata dasar dengan kata perbuatan. Seperti pukul, memukul, macam itu saja. Jadi mana-mana orang yang sebagai contohnya, sama ada Muhammad, Ali ataupun Mahmud, kalaulah dia mencuri dipanggil pencuri. Begitu juga mana-mana kalimah yang tidak berubah di hujungnya, maka dipanggil dengan mabni. Macam itu saja. Contohnya, haula'i tullabu mujtahiduna. Kita tengok contoh. Syahidnya di sini adalah haula'i, kalimah haula'i. Di dalam ayat yang pertama ni, haula'i berbaris apa di sini? Berbaris bawah. Dia kata haula'i tullabu mujtahiduna. Pelajar-pelajar ini bersungguh-sungguh. Kemudian kita masukkan inna. Hari itu kita dah tahu. Kalimah yang menjadi ismun bagi inna ni tadi, yang duduk selepas inna ni, dia akan berbaris atas. Ingat semua? Jadi sekarang ni kita masukkan inna kepada haula'i. Apa jadinya? Inna haula'i tullaba mujtahiduna. Tetap dibaca dengan haula'i, walaupun dimasuki oleh inna. Sekarang ini di sini inna sekarang haula'i ini sekarang tidak berubah, maka dia dipanggil mabni. Dipanggil dengan mabni. Contoh yang lain, haza. Kita kata haza akhuka. Ini adik-beradik lelaki kamu. Akhun untuk lelaki, ukhtun untuk perempuan. Hadza akhuka. Ini adik-beradik lelaki kamu. Jadi kalau kita masukkan inna, dia tetap hadza juga. Inna hadza akhuka. Sesungguhnya ini adik-beradik lelaki kamu. Jadi anak tak tulis kat dalam kitab tu lelaki, sebab akhu tu memang digunakan untuk lelaki. Kalimah akhun memang digunakan untuk lelaki. Jadi tak ada dalam kitab ditulis di situ kalimah lelaki. Kata penulis, kalimah haula'i adalah mabni kerana ia tidak menerima perubahan. Tak berubah hujung dia. Huruf hamzah yang berada di hujung perkataan tetap berbaris di bawah, walaupun ia merupakan ismun yang berada di awal ayat pada contoh yang pertama. Hari itu kita dah belajar ismun yang berada di awal ayat, sepatutnya dia berbaris apa, Abdul Rahman? Bawah. Abu Saleh, ismun yang berada di awal ayat, sepatutnya ia berbaris apa? Baris depan, dipanggil dengan mubtada. Tapi haula'i dalam contoh yang pertama tu, ia tetap berbaris bawah, sebab dia adalah mabni. Walaupun ia terletak di awal ayat, dia tetap baris bawah. Kita baca haula'i juga, tak baca haula'u. Itu yang dipanggil dengan mabni. Walaupun ia berada di awal ayat pada contoh pertama dan dimasuki inna pada contoh kedua. Sepatutnya kalau ikut
kaedahnya inna haula'a. Tapi disebabkan ia mabni, maka kita baca dengan haula'i juga. Oleh itu ia adalah mabni, artinya tetap pada keadaan berbaris di bawah. Jadi mabni ini bukan semestinya baris bawah, ada yang mabni baris atas, ada mabni baris depan, Jadi ini contoh yang kita ambil, yang mana haula ini mabni dengan berbaris bawah. Begitu juga dengan kalimah haza, penghujung perkataan dia tidak berubah di dalam kedua-dua contoh. Dia tetap dengan sebutan yang seperti itu. Ulang kaji. Jadi antum sekarang ni dalam belajar nahwu, kita tak perlu gopoh-gopoh. Artinya nak cepat habis kitab ataupun nak terus masuk kepada topik-topik yang lebih tinggi. Jangan gopoh-gopoh. Ambil satu-satu dulu. Itu cara belajar, ya. Kita faham satu-satu dahulu. Asas yang paling penting dahulu, khususnya berkaitan dengan istilah-istilah ni. Tak faham istilah, maka tak akan faham ilmu nahwu. Ulang kaji. Yang pertama, i'rab artinya apa? Mengubah kedudukan penghujung kalimah kerana berbezanya amil yang masuk kepadanya. Jadi bila masuk amil, maka kita kena ubahlah kedudukan ni tadi. Muhammadun, kalau masuk inna jadi Muhammadan. Jadi bila berlaku perubahan yang seperti ini yang dipanggil dengan i'rab. Kemudian yang kedua, mu'rab. Mu'rab pula adalah kalimah yang boleh berlaku perubahan pada penghujungnya. Tak kiralah kalimah apa pun. Kalau kita jumpa dia di ayat ini boleh baris atas, ayat ini di baris depan, ayat ini di baris bawah, maka di dalam istilah ilmu nahwu ia dipanggil dengan mu'rab. Yang ketiga, bina. Bina artinya apa? Tetap pada satu keadaan sahaja. Artinya tak ada perubahan. Kemudian mabni, kalimah yang tetap pada satu keadaan atau tidak menerima perubahan pada penghujungnya. Bila antum baca Al-Quran contohnya, ataupun baca hadis, kita tengok kalimah ni duduklah dalam ayat mana pun tetap begitu sebutannya, maka ia menunjukkan bahawa kalimah tersebut mabni. Kena ingat yang ini je dulu, istilah ni je dulu. Yang kelima, amil. Apa dia amil? Perkara yang menentukan bentuk perubahan pada sesuatu perkataan. Kalau orang tanya sebagai contohnya, zahabtu ilal masjidi, anta ya Haris, al masjidi, mana amilnya? Zahabtu ilal masjidi, al masjidi berbaris bawah, mana amilnya? Kuat sikit. Apa dia? Tak dengar? Irfa sautak. Ta ila. Amilnya ila. Ila ni yang menjadikan kalimah al-masjid baris bawah. Faham? Al-masjidu kabirun. Mana amilnya ya Abu Abdullah? Al-masjidu kabirun. Kenapa al-masjidu di sini baris depan? Mana amilnya? Amil dia mubtada. Jangan sebut amil dia mubtada, sebut amil dia ibtida.
Ibtida maknanya kedudukan dia yang berada di awal ayat. Kalimah yang berada di awal ayat itu yang dipanggil mubtada. Kedudukan kalimah yang berada di awal ayat ini dipanggil ibtida, kedudukan dia tadi. Amil dia adalah ibtida, ya. Baik, Abah Halif. Innal masjida saghirun. Sesungguhnya masjid tersebut kecil. Al-masjidah berbaris atas, mana amil dia? Inna amil dia. Ya. Jadi nampak semua amil? Baik. Peringatan. Perlu diketahui bahawa kebanyakan ismun adalah mu'rab. Antum beruntung sekarang ni dah faham dah apa itu amil. Saya dulu habis sekolah tinggi agama, bukan setakat amil tak tahu, i'rab mu'rab pun tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak didedahkan dengan cara pembelajaran yang betul. Jadi bila dah belajar di negara Arab, duduk dengan orang yang ahlinya, baru kita nampak apa sebenarnya istilah-istilah ni. Ya. Jadi sekarang ni antum baru belajar dah faham, masya-Allah, itu adalah nikmat yang besar dalam belajar ilmu nahwu ni. Baik. Perlu diketahui bahawa kebanyakan ismun adalah mu'rab. Kita kena ingat, ya. Kalimah terbahagi kepada berapa, Abu Saleh? Kalimah dalam bahasa Arab terbahagi kepada berapa? 3. Apa dia? Kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab terbahagi kepada berapa? Abu Ihsan. Terbahagi kepada 3. Ismun, fa'ilun, harfun. Ahsanta. Jadi sekarang ni dia nak beritahu, dia kata kebanyakan ismun adalah mu'rab. Sebab itu baitun mu'rab, sajaratun mu'rab, sayyaratun mu'rab, Muhammadun mu'rab, Aliyun mu'rab, lafzul jalalah mu'rab. Jadi kebanyakan ismun itu adalah mu'rab, artinya boleh berubah pada penghujung perkataannya. Dan kesemua fi'lun adalah mabni kecuali fi'lun mudhari'. Ya. Kita kena hafal ini. Semua fi'lun adalah mabni. Fi'lun ada berapa? Fi'lun ada berapa? Fahim? 3. Apa dia? Madin, mudhari', amrun. Baik. Sekarang ni antum ingat dalam kepala antum, fi'lun kesemuanya mabni, artinya tak berubah hujung dia, kecuali fi'lun mudhari'. Kecuali fi'lun mudhari' sahaja. Yazhabu boleh jadi yazhabah. Boleh jadi yazhab, mati hujung dia, ya. Jadi yazhabu fi'lun mudhari'. Jadi antum kena letak dulu dalam pemahaman antum, fi'lun amrin itu mabni, fi'lun madin mabni, hanya fi'lun mudhari' sahaja yang mu'rab. Selagi mana ia tidak bersambung dengan nun niswah. Artinya selagi mana fi'lun mudhari' ini tak bersambung dengan nun niswah, maka dia dikira mu'rab. Nun niswah itu apa dia? Nun niswah adalah huruf nun yang merujuk kepada wanita yang ramai. Dalam bahasa kita sebut mereka lah. Mereka ni tapi untuk perempuan, bukan untuk lelaki. Wanita yang ramai, perempuan yang ramai.
dia akan bersambung dengan fi'lun mudhari'. Dia akan bersambung dengan fi'lun mudhari' dan juga bersambung dengan fi'lun madhi. Tapi sekarang ni kita bincang fi'lun mudhari' dahulu. Jadi fi'lun mudhari' bila bersambung dengan nun niswah, maka dia akan bertukar menjadi mabni. Akan bertukar menjadi apa? Mabni. Sebagai contohnya kita ambil Al-Quran. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Mana fi'lun di sini? Abu Osman, mana fi'lun di sini? Wal walidatu yurdi'na auladahun. Ya? Yurdi'na. Yurdi'na asal dia apa? Yurdi'u. Daripada arda'a yurdi'u. Masuk dengan nun niswah. Jadi yurdi'na. Yurdi'na ni untuk menunjukkan apa? Perempuan yang ramai lah. Nun tu menunjukkan perempuan yang ramai. Al-walidat. Apa makna al-walidat? Ibu-ibu yang melahirkan anak, kan? Al-walidat, ibu-ibu. Yurdi'na, mereka menyusu. Auladahunna, anak-anak mereka. Jadi kita letakkan nun niswah di sini untuk menunjukkan yang melakukan perbuatan ini adalah wanita yang ramai. Wanita yang ramai. Jadi sekarang ni yurdi'u disambungkan dengan nun niswah. Bila dia bersambung dengan nun niswah, maka dia menjadi mabni. Hafal macam tu je dulu. Dia akan menjadi mabni, tidak lagi mu'rab. Begitu juga dengan kalimah yang lain. At-talibatu ya'kulna. Pelajar-pelajar perempuan sedang makan. Kenapa kita tambah nun hujung dia? Asal dia ya'kulu. Untuk menunjukkan perempuan yang ramai yang melakukan perbuatannya. Ini dipanggil dengan nun niswah. Dipanggil dengan nun apa? Nun niswah. Faham semua? Dengar Huzaifah? Tak faham dulu tak apa. Lepas ni nanti insya-Allah lama-lama dia faham. Jangan hayal sudah. Ya? Dengar elok. Kemudian yang menjadikan fi'il mudhari' ini mabni lagi ialah nun taukid atau nun taukid. Nun taukid bila bersambung dengan fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' di situ menjadi mabni. Contohnya qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Kita nak kata jangan bunuh orang yang beriman. La taqtul mu'minan. La, jangan taqtul, kamu bunuh mukminan, orang yang beriman. Kalau kita nak tegaskan percakapan, didatangkan nun taukid. Nun taukid tu membawa makna apa? Penegasan. Artinya kita memang larang betul-betul dia ni. Kita datangkan dengan nun taukid. Maka kita kata apa? La taqtulanna mu'minan. La taqtulanna mu'minan. Jangan kamu bunuh orang yang beriman. Jadi fi'il mudhari' ini bila dia bersambung dengan nun taukid, maka dia menjadi mabni. Tak kira lah fi'ilun apa pun. Jangan kamu makan roti saya. Buat Abu Abdillah. Gunakan nun taukid. Awak jangan makan roti saya. Masukkan nun taukid.
Kalau tak ada nun taukid, cakap biasa-biasa je. Jangan makan roti aku. Tapi kalau nak bagi amaran keras ni, tambahkan nun taukid. Ya? Jangan makan roti saya. La tak. Kuat sikit. Hujan ni tak berapa dengar. La tak kulunna. Kalau masukkan nun taukid, jadikan huruf akhir itu baris atas. Jadikan huruf akhir baris atas. Faham? Ini untuk seorang. Kalau untuk ramai ialah baris depan. La tak kulunna, ini untuk seorang. Ya. La tak kulanna. Ingat ya, kalau kita bercakap pada seorang, kita nak masukkan nun taukid, jadikan huruf akhir yang sebelum nun taukid itu berbaris atas. Kalau tak kulu jadi tak kulanna. Tadribu jadi tadribanna. Jangan kamu pukul adik saya. La tadribanna akhi. Ya. Jadi di sini fi'il mudhari' ni yang asalnya dia mu'rab, bila bersambung dengan nun taukid dia jadi apa? Mabni. Kita kata mabni alal fathi. Nanti kita akan belajar nanti. Yang pentingnya antum faham dahulu. Fi'il mudhari' adalah mu'rab, boleh berlaku perubahan pada hujung dia, kecuali kalau dia bersambung dengan dua huruf ni, iaitu nun niswah dan juga nun taukid. Kalau bersambung dengan kedua-dua ni dia menjadi mabni, ya. Adapun harfun kesemuanya adalah mabni. Ingat dalam kepala, harfun kesemuanya mabni. Harfun yang dimasukkan sini huruf yang membawa makna lah, bukan huruf yang satu-satu tu. Dia huruf tapi membawa makna. Macam kita kata apa? Adakah, bahasa Arab kita pakai apa? Hal ataupun a. Ini huruf. Ya, a huruf. A membawa makna apa? Adakah? A anta qawiyun? Adakah kamu kuat? Jadi sekarang a huruf tapi dia mempunyai makna. Jadi di sini huruf dalam bahasa Arab semuanya adalah mabni. Kita ingat gitu sahaja. Nanti bila kita dah belajar tinggi lagi, nak i'rabkan huruf, maka kita ingat huruf semuanya mabni. Macam mana nak tahu sesuatu kalimah itu adalah huruf? Abu Wais, macam mana nak tahu sesuatu kalimah itu adalah huruf? Baik. La yaslu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li. Itu definisi dia. Sekarang ni anak nak tanya hantar, bila hantar baca kitab Arab, macam mana hantar nak tahu itu adalah huruf ataupun ismu ataupun fi'il? Dia tak membawa makna kalau bersendirian. Ada yang lain? Itu dari segi makna dia. Kalau kita tengok, kalimah ni tidak mempunyai makna yang tersendiri. Dia perlu digabungkan dengan kalimah yang lain untuk mendatangkan makna yang berfaedah. Ada yang lain? Siapa dapat? Apa dia? Tak memiliki tanda. Tidak menerima tanda seperti ismu dan fi'il. Tidak menerima tanda ismu dan fi'il. Ada yang lain?
Tengok kamu saja. Apa paling mudah sekali. Nanti antum mungkin baru-baru belajar ni pening. Kan? Macam mana ni? Tak menerima tanda ismon dan juga tanda fi'lun. Payah orang nak pastikan adakah dia menerima tanda ismon ataupun tanda fi'lun. Susah. Bagi kita yang baru belajar, mudah sekali kita tengok kamus. Kan? Selain daripada kita belajar buku-buku nahwu ni, dia akan beritahu ini huruf istifham, ini huruf jar, ini huruf, dia akan beritahu kan. Jadi sekarang ni yang lagi mudah lagi, kita rujuk kepada kamus. Yang paling mudah lagi sekarang ni, zaman sains dan teknologi ni, pergi cari dekat Google. Tengok Google, tekan, tulis bahasa Arab. Contohnya hal. Tulis hal dalam bahasa Arab, hal. Kemudian kita kata kita Google kan, dia akan keluar. Dia kata apa, hal ni, perbincangan ni tentang dia, apa dia, carilah. Nanti anda akan jumpa dia kata hal ni adalah harfu istifham. Ya, macam tu je. Sekarang ni senang sangat kita nak apa, tambahkan ilmu pengetahuan. Di hujung jari je. Itu manfaat handphone. Ya, handphone gunakan untuk kebaikan. Ya, kita masuk kepada bab yang keempat, pembahagian i'rab. Kita dah tahu bahawa ada i'rab, ada mabni, ada bina, ada mu'rab, ada mabni. Mula-mula sekali kita nak masuk dalam bab ilmu nahwu ni adalah pembahagian i'rab. I'rab ni merupakan topik yang terpenting dalam ilmu nahwu. Banyak pembahasan adalah berkaitan dengan i'rab. Ya. Jadi tak boleh tidak, kita kena faham betul-betul. Sebagaimana yang telah anda pelajari, i'rab merupakan perubahan yang berlaku pada penghujung perkataan. Perubahan yang berlaku di dalam bahasa Arab ada 4 bentuk. Ingat, ini istilah-istilah yang berkaitan dengan perubahan yang berlaku pada kalimah di dalam bahasa Arab. Istilah ni antum kena faham betul-betul apa yang dimaksudkan dengannya. Jadi antum ingat, perubahan dalam bahasa Arab itu ada 4 bentuk. Sebahagiannya berlaku pada ismun dan fi'lun. Satu bahagian sahaja yang berlaku pada ismun, dan satu bahagian yang lain pula hanya berlaku kepada fi'lun. Artinya ada dalam 4 bahagian ni, ada satu yang khusus bagi ismun dan ada satu yang khusus bagi fi'lun. Yang lain tu dianya berkongsi antara fi'lun dan ismun. Artinya fi'lun termasuk dalam bahagian ini dan juga ismun termasuk dalam bahagian ini. Kemudian kata dia, bentuk-bentuk perubahan tersebut adalah, pertamanya raf'un. Bentuk perubahan yang pertama adalah raf'un. Apa dia raf'un ini? Kita kalau nak faham apa itu raf'un, nanti dalam belajar nahwu banyak sebut. Seperti mahalli raf'in, dan juga marfu'. Jadi kalimah ni antum kena faham dahulu apa yang dimaksudkan dengan raf'un. Bila sebut raf'un itu, kata dia artinya satu bentuk perubahan. Ini nama bagi perubahan ni tadi, ya. Satu bentuk perubahan yang tandanya adalah baris depan atau apa yang menggantikan baris depan. Jadi satu bentuk perubahan ni digelar dengan raf'un. Dan raf'un ni dia mempunyai tanda. Tanda asal dia adalah baris depan. Biasanya kalimah-kalimah akan menggunakan baris depan sebagai tanda raf'un.
Dan ada kalimah yang tak guna baris depan, dia pakai tanda yang lain, tapi dia juga termasuk dalam tanda-tanda raf'un. Ya. Jadi contohnya kita kata Muhammadun Karimun. Muhammad seorang yang mulia, pemurah. Jadi sekarang ni Muhammadun. Sekarang ni Muhammad berada di tempat raf'un. Berada di kedudukan raf'un. Sebab itu dia guna baris depan. Baris depan ni adalah tanda bagi raf'un ni tadi. Dia kata akan dijelaskan dalam bab raf'un insya-Allah. Ini baru permulaan baru. Nak cerita apa dia? Bentuk-bentuk perubahan. Nanti dalam bahagian akan datang kita akan jumpa bab khusus bagi raf'un, bab khusus bagi nasbun dan seterusnya. Yang penting kita ingat dahulu sekarang, antara bentuk perubahan yang terjadi pada hujung perkataan di dalam bahasa Arab, yang pertamanya adalah raf'un. Kalimah yang berada di tempat raf'un pula dipanggil marfu'. Macam bina, mabni, i'rab, mu'rab lah. Ya. Jadi sekarang ni bentuk perubahan itu adalah raf'un. Kalimah yang berada di tempat raf'un ni dipanggil marfu'. Jadi kita kata apa? Muhammadun Karimun, Muhammadun marfu'. Apa maksud marfu'? Ia berada di kedudukan raf'un. Ya? Berada di kedudukan raf'un. Contohnya Muhammadun syuja'un. Muhammad seorang yang berani. Kalimah Muhammadun adalah marfu'. Kerana ia merupakan ismun yang berada pada permulaan ayat yang dipanggil dengan mubtada. Ya. Jadi kenapa banyak sangat mubtada, marfu' ni, apa benda ni? Jangan pening ya. Jadi dia kalimah ni yang berada di baris depan ni dipanggil dengan marfu'. Sebab apa dia berbaris depan? Sebab dia menjadi mubtada. Mubtada itu apa? Mubtada itu adalah ismun yang berada di awal ayat. Jadi yang menjadikan dia berbaris depan adalah kedudukan dia sebagai mubtada. Itu yang menjadikan dia baris depan. Jadi oleh kerana dia berbaris depan, maka dia dipanggil marfu'. Dipanggil dengan marfu'. Boleh nampak? Dia istilah yang berlainan, tapi ada kaitan. Ada kaitan. Ya. Jadi kita tahu salah satu daripada bentuk perubahan itu dipanggil raf'un. Kalimah yang berada di tempat raf'un dipanggil marfu'. Marfu'. Jadi apakah perkara yang menjadikan sesuatu kalimah itu berada di tempat raf'un? Iaitu kalau di sini kedudukan dia di awal ayat. Jadi banyak perkara yang menjadikan kalimah itu berada di tempat raf'un. Ya. Antaranya macam apa? Di sini ibtida. Kedudukan dia di awal ayat yang menjadikan dia berada di tempat raf'un. Ya. Nanti kita akan belajar lagi dalam bab marfu'at, kalimah-kalimah yang berada di tempat raf'un. Kita ambil contoh lain. Nak bagi nampak lagi. Kita kata nama Aliyun. Nama telah tidur. Aliyun, Ali lah. Sekarang Aliyun kenapa dia berbaris depan? Aliyun berbaris depan, maka dipanggil dengan marfu' lah kan? Dia marfu'. Apa yang menjadikan dia berbaris depan? Apa amil dia? Jadi sekarang ni yang menjadikan dia berbaris depan itu
kerana dia menjadi fa'il. Fa'il artinya pelaku perbuatan. Mana-mana ayat yang membawa yang mana kalimahnya merupakan pelaku perbuatan yang dipanggil dengan fa'il. Fa'il dalam bahasa Arab hendaklah berbaris depan. Faham? Jadi kita kata nama Aliyun, tak boleh kata nama Aliyin, tak boleh kata nama Aliyan. Sebab dalam bahasa Arab fa'il mesti berbaris depan ataupun mesti marfu'. Ya? Jadi sekarang ni banyak perkara ataupun istilah lain, banyak amil yang menjadikan kalimah itu marfu'. Bukan mubtada' saja. Kalau dia menjadi fa'il pun dia adalah marfu'. Sebab itu kita kena baca nama Aliyun, akala Muhammad, Muhammad telah makan. Mana-mana kalimah yang menunjukkan dia adalah fa'il, pelaku perbuatan, maka dia marfu'. Apa tanda rafa' dia? Di sini kita gunakan baris depan sebagai tanda rafa' dia. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Jadi kalau betul masa anda belajar dulu pun memang pening apa marfu', kejap mubtada', kejap marfu', kejap mu'rab, apa benda ni semua ni kan. Tapi ini memerlukan masa juga untuk kita nampak. Bila dah kita banyak belajar, banyak latihan nahwu, maka kita akan nampak. InsyaAllah. Kalau mula-mula ni nampak macam kabur, tapi bila dah kita selalu membaca, selalu belajar, akhirnya kita akan nampak. Itu biasalah. Anak belajar pun dulu macam itulah. Duk pening, marfu', mansub, tak nampak apa-apa pun. Tapi bila dah lama, insya-Allah kita akan apa? Kita akan faham, insya-Allah. Ya. Apa-apa ilmu pun begitulah. Mula-mula ni memang susah. Dah lama kalau kita bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan nampak. Ilmu matematik ke, ilmu sains ke, ianya memang seperti itu. Mula-mula kita akan rasa susah, lepas tu sekejap je kita akan dapati mudah je rupanya. Yang penting bersabar. Bila dengar istilah yang berbagai-bagai ni, ada marfu', ada mu'rab, ada mubtada', jadi antum kembali kepada makna dia. Kembali kepada maknanya akan nampak, insya-Allah. Tak susah pun. Kenapa dia digelar mubtada'? Sebab dia ismu yang berada di ayat-ayat, di awal ayat. Ismu yang berada di awal ayat, dia kena berbaris depan. Dia kena berbaris depan. Kalimah yang berbaris depan, maka kita panggil dengan marfu'. Itu saja. Oleh itu kalau kita nak kata Muhammadun suja'un, Muhammadun mubtada' marfu'. Tanda raf'an dia adalah dhammah, baris depan. Itu saja. Itu saja poin yang antum kena pegang dahulu. Nama Aliyun fa'il marfu'. Tanda raf'an dia adalah baris depan. Macam itu. Ingat yang itu dulu. Lama-lama esok kita akan dapat tangkap, insya-Allah. Kemudian kata dia, kalimah syuja' juga marfu' kerana ia merupakan khabar tentang mubtada'. Khabar maknanya berita. Berita bagi mubtada'. Jadi dalam bahasa Arab, kalimah yang menjadi berita bagi mubtada' dia juga marfu'. Jadi kita kena gunakan tanda raf'an lah, iaitu baris depan kalau sini kan. Dalam bahasa Arab, khabar bagi mubtada' juga berada pada kedudukan raf'an. Tanda raf'annya adalah baris depan. Kalimah-kalimah yang berada pada kedudukan raf'an
adalah ismun seperti di atas dan fi'lun mudhari'. Ini sambungan dia. Sekarang ni yang pentingnya kita kena ingat dulu apa itu raf'un dan apa itu marfu'. Kemudian yang keduanya kita kena ingat yang berada di tempat raf'un ini di kalangan jenis-jenis kalimah ni dua. Iaitu apa? Ismun boleh berada di tempat raf'un macam contoh di atas, dan fi'il mudhari' juga boleh berada di tempat raf'un. Contoh kita kata Aliyun ya'kulu. Kita ada contoh sini. Kita habis bab raf'un ni, lepas tu kita berhenti. Contoh bagi fi'il mudhari', ya'kulu Hamidun at-tufaha. Hamid makan apple. Kalimah ya'kulu merupakan fi'il mudhari' daripada akala ya'kulu. Jangan tidur waktu belajar. Nanti kalau tidur tak dapat lah, lena dah. Ya, kalimah ya'kulu merupakan fi'il mudhari' yang marfu'. Ya, alamat raf'nya adalah baris depan. Jadi antum bila berada dalam majlis ilmu, jangan sekali-kali antum mengantuk. Baru nanti antum akan dapat ilmu. Alhamdulillah anak lu bila masuk kelas, tak kira lah dekat Universiti Azhar ke, ataupun dekat majlis syekh-syekh dekat masjid ke, alhamdulillah anak tak mengantuk. Sebab apa? Sebab kita nak tahu apa yang kita dengar dalam majlis ilmu. Nak dapat betul-betul, nak faham betul-betul. Kalau antum dah pandai pun, contohnya sekarang sebahagian pada antum dah belajar dah semua ni. Walaupun begitu antum tetap juga dengar betul-betul. Untuk apa? Kurang-kurang pun murajaah. Kemudian satu lagi tentang semasa guru kita mengajar ada fawaid yang kita tak tahu yang dia sebutkan. Itu penting. Fokus dalam belajar, ya. Jadi sekarang ni dikata kalimah ya'kulu merupakan fi'il mudhari' yang marfu'. Ya'kulu boleh jadi ya'kula, boleh jadi ya'kul, boleh mati. Nanti kita akan belajar. Yang penting sekarang ni ya'kulu boleh berubah hujung dia. Ya. Boleh jadi ya'kula, boleh jadi ya'kul, baris mati. Di sini dia berbaris depan. Jadi ia merupakan fi'il mudhari' yang marfu'. Tanda raf'un dia apa di sini? Baris depan. Jadi sekarang bagi kedudukan raf'un ada dua yang menggunakannya, iaitu ismun dan juga fi'lun. Fi'lun ada marfu', fi'il mudhari' ada marfu' dan juga ismun ada marfu'. Nanti kita akan belajar bahagian yang kedua insya-Allah, iaitu nasbun. Kita sambung pada hari esok insya-Allah. Kalau siapa ada nak tanya boleh tanya. Subhanallah.